Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Isu genting Hong Kong, mana perginya suara Melayu Islam? Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyelar sikap double standard gerombolan yang kononnya memperjuangkan Islam terhadap isu pinjaman tanpa jaminan oleh Maybank, CIMB dan RHB Bank kepada genting Hong Kong. Menurut Mujahid, semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan secara bermandat, fitnah pembohongan ke atas tabung haji dicanang sebagai kempen keji kononnya kerajaan tidak memelihara kepentingan Islam walaupun terbukti berjaya memulihkan institusi Islam itu yang dirosakkan Barisan Nasional. Selain Khazanah Nasional Berhad, khazanah pelabur terbesar ketiga-tiga bank berkenaan ialah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Permodalan Nasional Berhad PNB dan Kumpulan Wang Amanah Pencen KWAP. Kata Mujahid, kekayaan KWSP, PNB dan KWAP adalah daripada dana awam kerajaan yang berstatus GLC yang mempunyai kepentingan rakyat. GLC ini adalah pemegang taruh utama dalam skandal yang dikaitkan dengan pinjaman yang berjumlah 2.5 bilion ringgit tanpa cagaran kepada syarikat judi genting HK milik rakyat Malaysia. Di atas kepentingan awam, rakyat perlu penjelasan dari Kerajaan Melayu Islam kenapa episod malang ini boleh berlaku, ujar Mujahid dalam satu kenyataan. Beliau mempersoalkan bagaimana amalan tidak mewajibkan cagaran sebagai kolateral dengan nilai pinjaman 2.5 bilion ringgit dibenarkan. Katanya amalan tersebut bercanggah dengan prosedur pinjaman yang mendedahkan bahaya kepentingan pemegang taruh daripada KWSP, PNB dan KWAP yang dimiliki kerajaan. Siapakah yang bertanggungjawab sehingga amalan tanpa cagaran ini membawa risiko besar kepada dana kepentingan negara yang sepatutnya diperlukan pada fasa pemulihan yang sedang dilalui negara. Mereka perlu dipertanggungjawabkan di hadapan sebuah inkuiri siasatan bebas diraja demi mengembalikan kepercayaan institusi perbankan kepada orang ramai dan demi kepentingan dana awam yang diamanahkan, bijas Mujahid. Beliau juga turut mempertikaikan kewajaran pelaburan dan pinjaman kepada syarikat perjudian yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Di manakah pematuhan syariah dalam pelaburan KWSP, PNB dan KWAP, sedangkan dana ini dipinjamkan kepada syarikat judi yang jelas bertentangan dengan piawaian pematuhan syariah. Memburukkan lagi ialah pinjaman tanpa cagaran juga tidak mematuhi kehendak syariah kerana amalan ini tidak menjaga kemaslahatan kedua belah pihak serta menjejaskan kepentingan dana awam, katanya. Dia berkata kepatuhan syariah dalam pelaburan bukan sekadar retorik tetapi perlu menjadi rujukan asas demi memelihara kesejahteraan masyarakat. Kerajaan Melayu Islam dituntut membuat penjelasan bilakah diluluskan dan adakah benar Menteri Keuangan hari ini adalah pihak yang bertanggungjawab mengepalai projek pinjaman ini atas nama pulangan beruntung pelaburan. Menteri Keuangan hari ini perlu meletak jawatan sehingga siasatan bebas dilakukan kerana jika tidak, Menteri Keuangan hari ini punya kepentingan bercanggah dan beliau berpotensi salah guna kedudukannya untuk menutup kes berkenaan, tegasnya. Mujahid mengingatkan rakyat Malaysia, khususnya pengundi di Johor, sepatutnya mencari kes ini sebagai iktibar dan menerima kenyataan bahawa Kerajaan Melayu Islam tanpa mandat yang terbentuk atas pengkhianatan politik membawa semua bala ini. Kerajaan Barisan Nasional ditolak kerana soal integriti dan hari ini mereka kembali tanpa mandat bersekongkol dengan para pengkhianat atas kewajaran perkauman agama yang sempit. Sememangnya pengkhianatan membawa bala demi bala kepada negara. Hentikan rantaian dengan menolak parti perosak negara, para pengkhianat serta para penunggang agama, ujarnya. Beliau mencabar Kerajaan Melayu Islam untuk menubuh satu inkuiri siasatan bebas diraja atau RCI
Isu pinjaman syarikat judi tanpa cagaran yang menjejaskan KWSP, PNB dan KWAP bukan lagi fitnah tetapi satu skandal memalukan dengan nilai dana sebesar 1 MDB, 2.6 bilion ringgit. Mana suara para pejuang Melayu Islam? Beranikah mereka sama-sama menuntut satu, Suruhanjaya bebas? Bila pinjaman ini dilakukan adalah satu misteri. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menafikan bahawa pinjaman pada tahun 2012 ketika era pentadbiran tak bercagar kepada genting Hong Kong oleh 3 bank Malaysia berkenaan. Pinjaman pertama bernilai 600 juta dolar Amerika bagi membina kapal ialah bagi tempoh 7 tahun lamanya, iaitu dari tahun 2012 hingga 2019. Bermaksud loan itu sudah pun dijelaskan pada tahun 2019 sebelum pandemik bermula dengan syarikat itu mula mengalami masalah besar. Pinjaman kedua pula adalah berjumlah 300 juta dolar Amerika bagi tempoh 3 tahun sahaja, dibayar balik pada tahun 2015. Takkanlah bank begitu murah hati untuk tidak kejar loan selama 7 tahun sehingga ini jadi masalah pada tahun 2022 ini pula bidasnya. Dalam tulisannya, Najib cuba menyiratkan bahawa pinjaman yang kontroversi itu berlaku selepas 2019, iaitu ketika pemerintahan Perikatan Nasional. Sekiranya ada pinjaman baharu yang dibuat selepas tahun 2019, itu pun saya tak terlibat. Cuba tanya Menteri-Menteri Keuangan selepas itu jika mahu. Tapi jika korang masih tak puas hati, bolehlah minta penjelasan daripada CEO Maybank Investment Bank masa itu yang merupakan penggerak utama ataupun lead arranger bagi pinjaman tersebut kepada genting Hong Kong. Nama dia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, tegas Najib. Namun anehnya, laporan akhbar DH yang dirujuk oleh Najib itu bertarikh 30 November 2010, iaitu di zaman pentadbiran beliau. Bagaimanapun, Najib mendakwa Bersatu dan Perikatan Nasional berpropaganda menipu untuk kenakan dirinya. Benarkah dakwaan Najib ini? Setakat yang kita nampak, pemimpin Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sama-sama membaling batu sambil menyembunyikan tangan masing-masing. Justru siapa yang berpropaganda dalam isu ini sudah terpamer dengan sendirinya. Dalam senario UMNO dan Bersatu berantakan, Mujahid melihat satu gerombolan agamawan tiba-tiba jadi pekak, bisu dan buta tuli serta tidak berakal. Mungkin belum jumpa dalil lagi.